Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Hashim dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang topik akhlak Islam membina tamadun. Sebelum itu, saya akan mengenalkan dulu ahli kumpulan saya, iaitu diri saya sendiri, Ahmad Jawari, Muhammad Zufaizad, Muhammad Amir Irfan, Izzuddin Syawal, Ahmad Nabil dan Engku Muhammad Ashraf. Untuk pengenalan, saya akan menerangkan tentang definisi tamadun Islam dan akhlak. Konsep tamadun Islam dari segi bahasa ialah kemajuan atau civilization. Dari sudut istilah pula, tamadun Islam artinya kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam dalam aspek kerohanian dan kebendaan dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Tamadun Islam mempunyai beberapa asas yang penting dalam mewujudkan pembangunan kebendaan dan kerohanian umat Islam, iaitu keimanan, asas ubudiyah, asas syariah dan asas akhlak. Keempat asas ini adalah berperanan serentak dalam kehidupan umat Islam dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Untuk akhlak pula, mengikut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, akhlak ditarifkan sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia. Perkataan akhlak berasal daripada perkataan al-halaku, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluku, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah dan adab kebiasaan. Terdapat beberapa contoh akhlak, iaitu berbaik sangka dengan perancangan Allah, sentiasa berzikir, menampilkan imej yang baik, tidak bermusuhan, menjaga hubungan baik, berkata benar, ikhlas dan bersyukur. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk sorotan literatur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Irfan. Saya akan membentangkan mengenai sorotan literatur. Kajian ini telah dijalankan oleh Profesor Dr. Khalif Muammar adalah untuk mengetahui faktor-faktor akhlak Islam membina tamadun. Profesor Dr. Khalif Muammar Al-Haris merupakan pensyarah dan penyelaras hal ehwal akademik di Pusat Pengajian Lanjutan Islam, Sains dan Tamadun, KASIS, Universiti Teknologi Malaysia. Dalam kajian ini terdapat beberapa faktor yang membuktikan bahawa akhlak Islam memberikan kesan yang mendalam dalam membina tamadun, iaitu pembangunan insan dan ketinggian budaya ilmu sebab wujudnya tamadun yang hebat seperti Andalusia. Konsep yang dititik beratkan oleh tamadun terdahulu adalah memastikan pembangunan modal insan yang berasaskan agama mampu memberikan impak yang besar dalam kejayaan membina tamadun. Kajian ini juga mendapati sebenarnya modal insan merupakan faktor utama pembangunan manusia. Ini dapat dilihat daripada permulaan pembangunan tamadun di mana Rasulullah SAW memberikan penekanan yang tinggi dalam modal insan. Kerana dengan ada tamadun yang mempunyai modal insan yang cemerlang, maka akan lahirlah generasi yang cemerlang dalam pembangunan politik, sistem ekonomi, sistem pentadbiran negara, sektor pertanian dan pelbagai lagi. Secara keseluruhan, kajian mendapati bahawa pembangunan insan dan ketinggian budaya ilmu dalam sesebuah tamadun itu sangat memberikan kesan dan dalam membina tamadun yang gemilang. Jika salah satu faktor tersebut tiada dalam proses pembangunan tamadun, maka ia akan menggagalkan pembentukan tamadun yang hebat seperti zaman kegemilangan Islam. Seterusnya adalah bahagian metodologi. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai metodologi yang digunakan pakai oleh penulis bagi menghasilkan kajian ini. Bagi mencapai objektif dalam kajian ini, penulis telah memilih dan menyusun metod yang sesuai bagi mendapatkan data yang diperlukan. Antaranya, penulis telah menetapkan metod kajian seperti mana di bawah, iaitu pengumpulan data. Bagi pengumpulan data, penulis telah mengkaji dan mengumpul sejarah-sejarah Islam bagi memenuhi tajuk kajian ini. Antaranya, yang pertama, penulis menegaskan bahawa melihat kepada pencapaian-pencapaian pada masa lalu tidak mencukupi, oleh itu penulis meneliti akar-akar peradaban Islam yang dibina semenjak zaman Rasulullah lagi. Yang kedua, penulis juga memberikan tumpuan pada aspek pembangunan insan yang menyeluruh pemerkasaan, identiti dan jati diri umat Islam melalui tajwid, ketinggian budaya ilmu dan aspek-aspek moral seperti ketinggian akhlak, keadilan dan kebijaksanaan para pemimpin dan semangat kekitaan asabiah. Dan
yang terakhir, penulis juga melihat bahawa kerosakan pada akar-akar peradaban Islam seperti kekeliruan epistemologi, kerendahan dan ketidakcerdasan pemikiran, hilangnya asabiah dan nilai moral yang tinggi, berleluasanya absolutisme dan kuku besi sebagai punca keruntuhan tamadun Islam. Oleh itu, semua perkara ini patut menjadi bahan pemikiran dan sumber aspirasi ketika umat Islam berusaha untuk bangkit semula pada abad ke-21 ini. Seterusnya saya akan memberikan ruang kepada Izzuddin Syawal untuk hasil kajian kes. Baik, saya akan meneruskan dengan hasil kajian kes. Jadi, kajian ini telah membincangkan mengenai faktor-faktor kemajuan dan kejatuhan tamadun Islam pada masa yang lalu sebagai iktibar pengajaran untuk tamadun pada masa kini. Hal ini kerana pembangunan sesuatu tamadun itu hendaklah berlandaskan kepada pengajaran, kejatuhan dan kebangkitan dari segi sejarah itu sendiri. Jadi seterusnya, kajian ini telah menekankan mengenai akar-akar peradaban Islam yang dibina dari zaman Rasulullah dan aspek pembangunan Islam seperti seperti tauhid, ketinggian budaya ilmu dan aspek moral seperti ketinggian akhlak, keadilan dan kebijaksanaan para pemimpin pada masa yang dahulu yang memberikan banyak sumbangan dan kejayaan. Kajian ini juga telah membincangkan mengenai isu kejatuhan sesuatu tamadun disebabkan oleh kerosakan akar-akar peradaban itu sendiri. Jadi, pada peringkat awal kajian yang bertajuk antara Madinah dan Andalusia telah membincangkan bahawa kejayaan sesuatu tamadun seperti Arab Parsi, Spanyol, Turki dan juga Melayu berlandaskan oleh Islam. Malah seorang tokoh terkenal iaitu Hitty telah mengatakan bahawa dunia ini telah dibangunkan di atas 4 yang utama iaitu keilmuan para sarjana, keadilan para pemimpin, doa-doa orang soleh dan keberanian para pahlawan. Jadi seterusnya, Andalusia yang merupakan salah satu pusat kebudayaan dari pusat kebudayaan yang lain yang dibina oleh kerajaan Islam membuktikan bahawa kejayaan Andalusia telah memberikan kesan dan menjadi modal terbaik sehingga kini. Jadi, Nabil teruskan. Kita masih lagi di hasil kajian kes. Di dalam subtajuk yang kedua dalam kajian ini iaitu pembangunan insan sebelum pembangunan tamadun telah membicarakan mengenai sejarah pembangunan insan pada zaman 9 Rasulullah SAW dan sahabat baginda sebelum sesuatu tamadun dibangunkan. Pada bahagian subtajuk seterusnya iaitu kerajaan yang bijaksana telah menerangkan unsur terpenting dalam kejayaan sebuah tamadun dan menceritakan mengenai sejarah kegemilangan tamadun Islam yang diketuai oleh pemimpin yang bijaksana dan berkaliber pada ketika itu. Subtajuk yang selanjutnya iaitu ketinggian budaya ilmu telah menceritakan tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan sumbangannya kepada pembangunan negara seperti Andalusia yang telah menjadi contoh kepada masyarakat Eropah dalam segala hal. Kajian ini juga telah menerangkan mengenai beberapa ciri khas bagi masyarakat yang cerdas dan memiliki budaya ilmu, antaranya seperti para ilmuwan yang memainkan peranan penting dalam mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat, lebih-lebih lagi menjadi ejen perubahan dan pencerahan yang membolehkan masyarakat menghormati dan merujuk kepada mereka tentang sesuatu perkara. Akhir sekali, pemerintahan yang adil menjadi rahsia penting kegemilangan sesebuah tamadun. Andalusia menjadi tamadun yang berkembang begitu cepat sekali disebabkan rajanya yang memerintah dengan adil dan saksama. Jadi kita teruskan dengan analisis kes. Okey, saya Muhammad Faizal bin Muhammad Rosli akan menerangkan analisis kes. Analisis kes ini telah dibuat berdasarkan hasil kajian yang kita telah buat sebelum ini. Hasil daripada kajian sejarah faktor kegemilangan tamadun Islam ini, kita boleh mengambil pengajaran daripada masa lalu yang telah membuktikan bahawa pembinaan tamadun manusia dan Islam adalah berteraskan prinsip dan falsafah Islam. Selain itu, kita juga dapat melihat pembinaan peradaban manusia dalam membangunkan model insan yang cemerlang dan benar-benar menguasai ilmu,
akhlak, iman dan juga kemahiran. Sebagai bukti, para ilmuwan Islam pada waktu itu telah berjaya menguasai pelbagai kepakaran dalam bidang-bidang yang tertentu. Agama adalah asas dalam pembentukan akhlak sebuah generasi yang unggul. Tanpa pegangan agama, pembentukan akhlak tidak akan lagi kekal dan akan membawa kepada keruntuhan moral yang akan menyebabkan kegagalan dalam pemerintahan seperti yang berlaku di Andalusia. Artikel ini menitik beratkan bahawa kecemerlangan dalam sesuatu perkara akarnya adalah pandangan Islam dan tunggulnya adalah tauhid. Ada pepatah Melayu mengatakan, melutur buluh biarlah dari rebungnya. Artikel mengatakan bahawa pembangunan insan haruslah dibentuk terlebih dahulu sebelum pembangunan tamadun. Dengan ini, kita dapat melahirkan pemimpin yang bukan sahaja berkemampuan namun bertanggungjawab, beramanah dan bertakwa. Saya serahkan kepada Akmal Johari untuk kesimpulan. Okey, kesimpulannya, berakhlak baik amatlah dituntut di dalam agama Islam. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik yang dapat menjadi ikutan sekalian umat. Sekiranya sesuatu tamadun itu mempunyai akhlak yang baik, tamadun tersebut akan dipandang tinggi dan dihormati oleh tamadun yang lain. Jelaslah akhlak Islam berperanan membantu keutuhan sesebuah tamadun dalam rangka manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kita harus memahami dengan mendalam faktor-faktor kemajuan dan kejatuhan tamadun Islam pada masa lalu untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kita mesti meneliti akar-akar peradaban Islam yang dibina semenjak zaman Rasulullah dari segi aspek pembangunan insan yang menyeluruh. Pemangkasan identiti dan jati diri umat Islam melalui tauhid, ketinggian budaya ilmu dan aspek-aspek moral seperti ketinggian akhlak, keadilan dan kebijaksanaan pada pemimpin dan semangat kekitaan, iaitu asabiah. Semua perkara ini patut menjadi bahan pemikiran dan sumber aspirasi ketika umat Islam berusaha untuk bangkit semula pada abad ke-21 ini. Antara cadangan yang boleh diberikan adalah masyarakat pada abad ini perlu mementingkan nilai akhlak dalam kehidupan seharian agar segala permasalahan yang berlaku di dalam dunia ini dapat dicegah seperti masalah sosial, masalah perkauman, masalah gangguan seksual dan sebagainya. Dengan menerapkan nilai murni dan akhlak dalam diri kita, negara akan lebih aman dan tenteram. Sekian, terima kasih.